Mai sini. Saya pikir 99% penduduk Malaysia tidak tahu bahwa kemarin Najib kalah teruk lagi. Apa case? Apa yang Najib kalah? Ikuti terus ulasan ini. Apa case Najib yang dia kalah? Apa sebenarnya yang Najib kalah? Sampai dia teruk sekali dia kalah kemarin. Sampai 4% saja yang memilih Najib dalam case tersebut. Ikuti terus ulasan ini, jangan kemana-mana. Kita jumpa lagi selepas iklan ini. Jom tengok iklan pula. Bertemu lagi kita dalam channel yang super hebat ini. Bongkar jangan tak bongkar, ulas jangan tak ulas, ulas sampai kau semua tahu. Hari ini paling hot apabila Najib tidak ada harapan lagi untuk jadi Perdana Menteri. Apa cerita? Begini ceritanya. Dalam satu tinjauan terkini yang melibatkan lebih daripada 2.600 responden, Najib menduduki tangga yang terakhir apabila hanya 4% daripada responden tersebut menolak Najib untuk menjadi Perdana Menteri sekali lagi. Sebelum kita teruskan, sebelum saya ulas tentang dapatan kepada kajian, siapa yang buat kajian ini, daripada mana mereka membuatnya, jangan lupa tinggalkan dulu komen kamu. Apakah Anda akan memilih Najib Tun Razak sebagai calon Perdana Menteri sekali lagi sekiranya Anda diberi pilihan? Dan kita mulakan ulasan ini. Di dalam ulasan tersebut 5 nama besar telah disenaraikan untuk disenaraikan menjadi, kalau perlu terpaksa memilih 5 nama besar Perdana Menteri ini, siapa dipilih. Yang pertama, pilihan pertama yang diberikan adalah Najib Tun Razak, kedua Zahid Hamidi, ketiga Anwar Ibrahim, yang keempat Tun Mahathir Mohamad, dan yang kelima, pilihan yang kelima adalah Muhyiddin Yassin. Daripada 5 ini, yang paling tercorot daripada semua pilihan adalah Najib Tun Razak. Hanya 4% yang memilih untuk mahu Najib Tun Razak menjadi Perdana Menteri sekali lagi untuk kali kedua. Ini amat menyedihkan. Walaupun menurut pengkaji kepada responden ini, pengkaji kepada kajian ini atau dapatan ini, walaupun Najib begitu yakin beliau adalah calon Perdana Menteri yang popular, namun rupa-rupanya daripada 2.600 orang responden yang telah mengundi ini, hanya 4% yang memilih Najib menjadi Perdana Menteri semula. Jadi siapa yang pertama mendapat undian tertinggi? Agak-agak kamu siapa? Kalau kamu daripada 5 ini, Najib Tun Razak, Ismail Sabri Yaakob, Zahid Hamidi, Muhyiddin Yassin, dan Tun Mahathir Mohamad, daripada 5 ini Anda memilih siapa? Kalau terpaksa, katakanlah terpaksa sangat, tiada pilihan lain lagi, hanya 5 orang nama besar politik ini yang boleh menjadi Perdana Menteri. Dan yang hebatnya, 5 ini hanya 1 orang yang tidak pernah jadi Perdana Menteri, hanya jadi timbalan Perdana Menteri, yaitu Zahid Hamidi. 4 lagi ini semua pernah jadi Perdana Menteri. Jadi daripada 5 ini, Anda pilih siapa yang akan menjadi Perdana Menteri. Kalau Anda lah memilih, sila tekan komen, pilih siapa. Kalau saya akan memilih saya tidak mau bagi tahu kamu, itu kan rahasia. Tapi di dalam kajian ini, siapa yang kaji mesti kamu mau tahu kan. Tapi nanti saya beritahu. Di ujung ini kamu akan terkejut dan mungkin kamu marah. Patutlah, memanglah dia akan kalahkan Najib. So nanti saya akan tahu kamu. Ikuti dulu komen ini, ulasan ini. Menurut kajian ini, di tempat pertama yang dipilih akan menjadi Perdana Menteri kali yang akan datang, kalau tidak ada pilihan lain lagi, dengan undian 21%, dimenangi oleh siapa lagi kalau bukan 21% daripada responden, 2.600 responden yang telah diterima itu memilih untuk Ismail Sabri Yaakob dikekalkan sebagai Perdana Menteri. Wow, tahniah. Ini bermaksud
Walaupun ramai orang komplain, walaupun ramai orang kecam, walaupun ramai yang mengatakan Ismail Sabri Yaakob lemah dalam kepimimpinannya, namun itu pendapat orang. Tapi pendapat orang lain 21% mengatakan patut dikekalkan Ismail Sabri Yaakob. Ini menunjukkan bahwa Ismail Sabri Yaakob sebenarnya mempunyai aura yang tersendiri. Sedang menaik, auranya sedang menaik, auranya sedang membaik. Auranya sedang membaik. Biasalah kan, orang ini menjadi pemimpin bukannya terus pandai. Dia ambil masa step by step untuk menjadi yang terbaik. Dan saya pikir Ismail Sabri Yaakob, kalau tidak ada aral melintang, betul lah apa yang dikatakan 21% ini, yaitu Ismail Sabri Yaakob patut dikekalkan sebagai Perdana Menteri selepas PRU 15. Walau bagaimanapun, 3 lagi pilihan, yaitu Muhyiddin Yassin, Tun Mahathir Mohamad, dan Zahid Hamidi, semuanya berjaya dikalahkan oleh Ismail Sabri Yaakob, yaitu 21%. Sekarang saya nak beritahu kamu semua, kajian ini siapa yang buat? Jangan kamu marah, sebab ini kajian yang telah dilaporkan oleh beliau melalui satu wawancara di dalam satu portal berita. Hanya 4% daripada pengundi negara ini mahukan bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak kembali memegang jawatan Perdana Menteri selepas PRU 15, menurut sebuah kajian yang dijalankan oleh siapa? Bekas naib presiden PKR, yaitu Rafizi Ramli. Hai, rupanya kajian ini dibuat oleh Rafizi Ramli. Ikuti terus ulasan ini berdasarkan kajian khas yang dibuat pada akhir bulan Februari. Rafizi yang juga bekas ahli parlimen PAN dan mendedahkan Najib menjadi pilihan terakhir calon Perdana Menteri. Rafizi Ramli telah mendedahkan bahwa Najib menjadi pilihan terakhir calon Perdana Menteri. Pilihan terakhir calon Perdana Menteri, pilihan rakyat berbanding 5 nama tokoh politik yang lain lagi, yaitu Tun Mahathir Mohamad, Muhyiddin Yassin, Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi, dan Datuk Seri Anwar Ibrahim, dan juga Datuk Ismail Sabri Yaakob. Walaupun Najib mengatakan dia popular, tetapi 4% sahaja pengundi yang rasa nak Najib kembali, menurut kajian yang dibuat oleh Rafizi Ramli ini. Menurutnya, bahkan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob atau dikenali sebagai DSIS merupakan individu paling tinggi menerima undian, yaitu sebanyak 21%, kata Rafizi dalam satu wawancara bersama sebuah portal berita tempatan pada Sabtu, yaitu kemarin. Menurut Rafizi, kajian tersebut membabitkan 2.500 responden dan diadakan setiap bulan. Rupa-rupanya Rafizi Ramli mempunyai kajian khusus setiap bulan dia buat. Kali ini melibatkan siapa Perdana Menteri yang akan yang perlu menjadi Perdana Menteri semula selepas PRU 15. Tambah Rafizi lagi, 60% responden menolak nama-nama besar tokoh politik itu, yang menandakan pengundi mahu pembaharuan di dalam kepimpinan negara. Sebelum kita berpisah, sebelum kita berpisah, sama ada Anda peduli atau Anda setuju dengan keputusan ini, sila tinggalkan komen kamu. Siapa pilihan kamu daripada 5 ini? Ataupun 5 ini patut tidak lagi jadi Perdana Menteri. Muhyiddin Yassin, Najib Tun Razak, Mahathir Mohamad, Zahid Hamidi, dan Ismail Sabri Yaakob. Pada pendapat Anda, tidak perlu lagi mereka jadi Perdana Menteri dan perlu orang baru. Siapa orang baru yang Anda mahu menjadi Perdana Menteri Malaysia? Sila tinggalkan komen Anda. Ulas jangan tak ulas, bongkar jangan tak bongkar, bongkar sampai terlonde. Kita jumpa lagi. Bye-bye.